Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya menerima satu soalan berkaitan tentang satu zikir yang sudah mula tersebar dan sering tersebar setiap akhir Ramadan. Katanya ini adalah zikir dan doa Rasulullah SAW setiap penghujung bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan ia adalah doa pada hari Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan. Bahkan saya melihat kenyataan di Twitter oleh Pak Arab yang ada jawatan besar di Qatar mengatakan bahawa sesiapa yang membacakan doa ini maka dia akan mendapat salah satu daripada dua perkara. Yang pertama, menemui Ramadan pada tahun berikutnya, dan yang kedua, mendapat keampunan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Doa tersebut berbunyi seperti ini: Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wala taj'alni mahruma. Ya Allah, jangan engkau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan terakhir dalam hidupku. Jika engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhir, maka jadikanlah aku sebagai orang yang engkau sayangi dan jangan engkau jadikan aku orang yang engkau murkai. Ini adalah hadis palsu. Tak ada dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ia hanya wujud dalam kitab Syiah seperti kitab Biharul Anwar. Tak betul dan tak benar datangnya daripada Nabi SAW. Ia adalah penipuan dan penyalahgunaan nama Nabi SAW. Ini adalah hadis palsu. Imam Ibn Salah yang meninggal pada tahun 643 Hijriah, dia sebut, dia kata, "Ya'lam anna al-hadith al-mawdu'a syarrul ahadith ad-da'ifah." Ketahuilah bahawa hadis palsu adalah termasuk di dalam hadis-hadis dhaif yang paling buruk. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab Muqaddimah Ibn Hibban muka surat 98. Imam Nawawi rahimahullah yang meninggal pada tahun 676, dia sebut, dia kata, "Al-mawdu'u huwa al-mukhtalaqul masnu' wa syarrud da'if." Hadis palsu adalah hadis yang direka atau diciptakan dan ia adalah seburuk-buruk hadis dhaif. Anda boleh rujuk dalam kitab Tadribur Rawi jilid yang pertama muka surat 323. Orang yang mereka-reka doa ini lalu menyandarkannya kepada Nabi SAW telah melakukan dosa besar, iaitu berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang sahih lagi mutawatir. Yang pertama, hadis Ali bin Abi Talib. Nabi SAW sebut, dia kata, "La takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar." Jangan kalian berdusta atas nama aku, kerana sesungguhnya sesiapa yang berdusta atas nama aku maka ia akan masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang kedua daripada Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW sebut, "Inna kadziban alayya laysa kakadzibin ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berdusta atas nama aku tak sama dengan berdusta atas nama seorang yang lain. Sesiapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW sebut, dia kata, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sampaikanlah tentang aku sekalipun hanya satu ayat dan ceritakanlah kisah Bani Israel tanpa rasa khawatir, dan sesiapa yang berbohong atas nama aku dengan sengaja maka siapkanlah tempatnya di dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari. Yang keempat, hadis Salamah bin Aqwa. Nabi SAW bersabda, "Man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang mengatakan sesuatu atas nama aku, apa yang tidak aku katakan, maka siaplah tempat duduknya dalam api neraka. Hadis sahih Bukhari. Yang kelima, hadis Abu Qatadah Al-Ansari. Rasulullah SAW sebut, "Iyyakum wa kathratul hadisi alayya wa man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Jangan kalian banyak meriwayatkan hadis daripada aku. Sesiapa yang meriwayatkan tentang aku, maka katakanlah yang benar atau jujur. Dan sesiapa yang mengada-adakan perkataan tentang aku, apa yang tidak aku katakan, maka siaplah tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini riwayat Ibn Majah. Ada orang kata, aku bukan reka hadis, aku copy paste saja. Aku masuk dalam WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok. Bukan aku yang bohong atas nama Nabi. Aku cuma menyampaikan saja. Kalau betul-betul lah, kalau salah, mana aku tahu. Sahabat-sahabat, itulah hebatnya kita wujud di zaman ini. Zaman yang kita boleh bertanya orang yang tahu sebelum kita sebarkan. Semak dulu, tanya dulu ustaz-ustaz kita sebelum kita sebarkan. Kalau ustaz tu, bila kita tanya, dia hanya blue tick atau tak jawab, maka jangan hapus put lagi kenyataan berkenaan, hadis berkenaan. Jangan post lagi, relax dulu. Pastikan dulu. Kalau tak pasti, jangan sebar. Sebab kita
kita ada tanggungjawab atas ucapan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita salah sebut atau kita salah di dalam menyampaikan, kesannya besar pada agama. Tidak ada amalan akhir Ramadan. Anda boleh rujuk berkaitan tentang dosa besar menyebarkan hadis-hadis Nabi SAW ni dalam buku Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, yang ditahqiq, diberikan takhrij, ta'liq oleh Al-Imam Muhyiddin Mistu, Dr. Muhyiddin Mistu. Dekat situ disebutkan berkaitan tentang ancaman, hadis-hadis yang menyebutkan berkaitan tentangnya, bagaimana pendirian kita terhadap hadis-hadis palsu. Tiada amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW pada akhir Ramadan melainkan i'tikaf. Tidak ada doa akhir Ramadan sama ada doa yang ni ataupun doa-doa yang lain. Ini tips dia. Yang paling sabit pun adalah doa malam Lailatul Qadar yang kita boleh baca apabila kita merasakan malam itu adalah malam Al-Qadar. An Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Daripada Aisyah, beliau berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, jika aku mengetahui bahawa satu malam tu adalah malam Lailatul Qadar, apakah yang harus aku ucapkan ketika itu? Baginda Nabi SAW sebut, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, mencintai keampunan, maka kurniakanlah keampunan itu kepada aku. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Malam yang sangat berharga. Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan, jika anda sedang berdoa tetapi waktunya dah sempit, dah hujung berbanding hajat dan permintaan anda yang terlalu banyak, maka jadikanlah seluruh doa anda memohon agar Allah memberikan kemaafan kepada anda. Jika Allah Ta'ala telah memaafkan anda, segala hajat dan permintaan akan datang dengan sendiri tanpa dipinta lagi. Ini yang disebutkan oleh Ibn Qayyim. Jadi kita selalu doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Semoga Allah mengurniakan kita Ramadan yang sempurna dengan iman dan ihtisab, mengharapkan redha Allah. Semoga Allah ampunkan kita dan bersihkan segala salah silap kita. Sahabat-sahabat, saya menyebutkan di sini berkaitan tentang isu sandaran kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang amalan yang kita buat, doa yang kita sebutkan tu tak ada masalah. Boleh je kita sebut, boleh je kita baca. Macam doa ni, dia tak ada salah pun. Tak ada daripada sudut maksud, tak ada masalah pun. Bahkan kita boleh saja baca doa ni untuk diri sendiri. Tetapi menyandarkan doa ini atas perbuatan Nabi SAW, doa Nabi SAW, itu adalah perbuatan yang salah, jahat, keji dan tidak bertanggungjawab kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, saya cadangkan kepada anda, beli dan baca buku hadis seperti buku Hadis 40 Imam Nawawi ni, buku Bulughul Maram, bahkan Sahih Al-Bukhari sendiri pun kita dah terjemahkan kepada 12 jilid. Buku-buku ini kami di Santai Ilmu Publication sudah terjemahkan untuk anda khatam, anda ambil manfaat, buat kuliah dekat masjid, buat kuliah dekat surau, ambil manfaat bersama anak beranak. Moga akhirnya ia dapat memberikan kebaikan kita di dunia ni dan juga di hari akhirat. Sahih Al-Bukhari yang kita dah terjemahkan tu, semua hadis-hadis dalam tu yang bersanad adalah hadis-hadis yang sahih. Jadi tak perlu risau lagi nak sebarkan hadis Nabi SAW jika disandarkan kepada hadis-hadis yang bersanad di dalam Sahih Al-Bukhari. Sahabat-sahabat, saya akan senaraikan dekat bahagian description, dekat bahagian komen, buku-buku hadis yang anda boleh ambil manfaat, yang anda boleh baca. Anda klik saja link dekat situ, insya-Allah moga ia dapat memberikan kebaikan kepada kita semua. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda merasakan video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share supaya orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.